Allah SWT menarik minat atau tarikatnya kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang mengerjakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan apa? Dengan cerita tentang pengakhiran mereka. Akhirnya mereka sampai juga ke syurga. Kita yang taat kepada Allah, ingat perintah Allah, jauhi larangan Allah SWT, berjihad ada kawan. Dunia ni jihad betul-betul, jihad kelas-kelas enak ke syurga. Sama ada kita sampai ke tidak ke syurga. Jadi ini suatu tarikan. Kita nasihatkan anak-anak kita belajar gitulah, belajar betul-betul baik ini, nanti awak dah besar nanti gini kan. Bapak kita bercakap kan, tak apalah kau susah sekejap, nanti bila dah besar, nanti budak-budak ni dah besar, kau senang nanti. Ramai anak mula susah lah, nanti bila dah besar budak-budak semua kau akan senang. Jadi beri galakan motivasi. Jadi dalam Quran ada motivasi dia dengan apa? Dengan syurga, dengan akhirat. Ujung mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Wasiqal ladzina taqaw, dan dibawa, diiring orang-orang yang bertakwa. Jadi kita cakap, bila cakap tentang syurga je, masuk syurga je, dia punya sifat yang secara konsisten dalam Al-Quran mesti dah bertakwa. Mesti bertakwa. Dia tak cakap iman, beriman, ada juga ayat-ayat dalam, tapi kebanyakan orang yang bertakwa. Itu orang beriman, orang yang cakaplah, contoh dia tak beramal soleh, dia ada iman aja lah, dia beriman. Macam ramai daripada masyarakat kita, dia beriman aja, dia beriman dia. Solat semua tak buat, apa-apa tak buat, mengaji apa, pergi surau apa, langsung lah, tak adalah, aku tahu aku beriman aja, beriman. Jadi macam mana orang macam itu? Iman itu, kita cakap, bukan masukkan dia ke dalam syurga. Iman tu, yang dia ada tu, tak kekalkan dia dalam neraka je. Basic iman, ingat basic iman, setakat iman aja, tak beramal soleh, dia akan tak kekalkan orang itu dalam neraka. Jadi kita, mindset kita terbalikkan sikit. Bukan cakap, tak ada, kau ada iman, kau masuk syurga tak? Kau ada basic iman, tak beramal, tak apa, engkau akan masuk neraka. Tapi cuma untungnya tak kekal. Tak kekal, itu je. Okey tak? Itu ulama cakap begitu lah. Kalau orang ada basic iman, dia tak beramal semua, dia tak kekal dalam neraka. Jangan cakap syurga, jangan cakap syurga. Jangan cakap syurga. Bukan dia tak kekal dalam neraka. Itu je. Kasi dia, macam mana aku masuk neraka ke? Habis, dia ingat apa? Masuk syurga. Mana ada ayat orang macam gini masuk syurga? Senang aja tuan-tuan. Ayat dalam Quran ni, orang yang bertakwa masuk syurga. Orang yang tak bertakwa, orang kafir, confirm lah, satu iman, orang yang bertakwa masuk syurga, orang yang kafir semua masuk neraka. Jadi bagaimana orang yang tak bertakwa, yang tak beramal, yang tak ini, mana syurga? Tak cakap syurga orang bertakwa aja. Jadi neraka masuk, cuma dia tak kekal aja. Dia masuk neraka tu, dia tak kekal aja. Kita katakan dia tak kekal aja. Dia masuk neraka tu, nanti dikeluarkan. Nantilah jangan cerita tentang syurga lah, kau masuk neraka dulu. Jangan cakap tentang syurga, tak tahu akan masuk ke tidak pun. Tapi yang confirm, awak akan masuk neraka. Kita ajar anak-anak kita semua, kalau dia tak beramal, awak neraka. Jangan beri muka, jangan apa. Itu sebenarnya kita punya naratif tu nak kena tukar sikit. Semua orang cakap, kau tak belajar. Kau tak belajar nak cakap apa? Kau tak belajar nanti pas juga. Ada guru nak cakap macam itu. Tak payah belajar, tak payah homework, satu hari pas juga. Ada nak cakap macam itu? Tak ada. Semua cakap, kau fail, kau akan gagal, kau tak buat gitu. Tak ada nak cakap pas. Nak cakap pas, orang yang tak belajar, tak buat homework, tak buat itu semua. Ada guru nak bagi motivasi? Tak ada, satu hari kau pas juga. Satu hari kau pas juga. Tak ada. Awak tak belajar, awak akan fail juga. Awak akan fail. Jadi awak tak beramal, awak akan masuk neraka. Itu syurga nanti dulu. Cuma kita kan tak kekal aja dalam neraka. Itu dia. Kata ulama, ada basic punya
Iman aja dia ada basic aja, dia beriman aja gitu aja, tak beramal tak apa, memang neraka. Memang neraka. Berarti yang masuk syurga semua yang direct entrance kita kan, yang dibangkitkan terus dan lepas hisab terus masuk syurga, itu orang bertakwa saja. Dan dalam surah Maryam, bila di atas sirat tu, yang Allah selamat orang bertakwa juga, yang lain semua jatuh. Takkanlah Allah selamat orang bertakwa, itu orang yang maksiat ni macam mana? Selamat juga ke? Tak, mana ada selamat. Kita tak faham ke bahasa. Yang selamat ni orang bertakwa, yang selamat di atas itu orang bertakwa. Jadi orang yang tak bertakwa, selamat tak selamat? Tak selamat dah. Masuk neraka, masuk neraka. Masuklah, memang tak jejak kaki ke syurga dulu, masuk neraka. Nak settle dulu tempat neraka. Pasal tak beramal, tak ini semua, kan settle dulu tempat dalam neraka. Itu dia seriousnya Islam. Kalau kita belajar iman dengan amal, kita belajar melalui Al-Quran, baru kita nampak. Baru kita nampak. Kita tak belajar melalui Al-Quran, dengar-dengar cakap aja je. Tak apa, kita orang Islam semua masuk syurga. Semua masuk syurga. Kita dapat kena brainwash macam gitu. Semua orang Islam masuk syurga. Yang dia akan semua orang bila tu masuk syurga tu? Bila tu masuk syurga? Tak ada. Mana ada punya semua orang Islam masuk syurga. Itu juga. Kau tak solat tak apa kan? Orang yang main solat itu masuk neraka. Yang kau tak solat masuk syurga. Macam mana terbalik betul cakap dia itu. Jadi kadang ini yang masalah kita ni. Masalah di sekolah, di tempat-tempat mana gini semua dapat gambaran yang salah tentang iman. Tentang iman yang kau ada ni tak kekalkan kau di dalam neraka itu je. Dia tak kekalkan. Dia akan keluarkan orang itu setelah dia menjalani hukuman yang panjang, yang sampai tak tahulah macam ni. Itu orang nak masuk neraka. Kalau saya rasa lah, kalau orang tu betul-betul dia percaya syurga neraka, ada iman syurga neraka, dia nak. Enggak tak salatnya. Tak apa, masuk neraka tau. Ini kita solat 5 minit aja. 5 minit solat aja masuk syurga. Yang tak solat 5 minit tu engkau akan masuk neraka 22 juta tahun. Satu waktu je tak solat je 22 juta tahun kau dalam neraka. Takkan masuk akal. Budak-budak kita cakap, tak apalah, aku masuk neraka lah. Tak ada. Dia punya naratif, dia punya mindset dia, tak solat pun masuk syurga. Itu yang buat dia berani sangat. Dia punya brainwash, dia kena brainwash, kita masuk syurga. Jadi kita Islam, kita masuk syurga, kita tak masuk neraka. Dia kena. Sebab itu orang berani betul. Berani betul pasal dah kena brainwash dengan tak tahu siapa lah. Brainwash, kawan-kawan aja. Biasanya budak-budak kita ni semua, dia punya ilmu agama dia daripada kawan-kawan tuan-tuan. Budak-budak yang teruk-teruk punya. Ini pengalaman saya lah, dulu di Singapore Boys Town ni. Dia punya ilmu agama dia tak ada belajar dengan ustaz, tak ada belajar dengan apa. Mana dia dapat? Member-members dia juga. Member juga yang cakap, yang bagi fatwa, yang ini semua, kawan-kawan dia juga. Kalau cakap dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan kita? Tak. Dia duduk dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia yang rosak juga. Jadi kalau cakap tentang agama, siapa yang cakap? Kawan-kawan dia lah. Cakap, gitu. Dia punya hadis, dia punya isu dia, bila dia tanya kita, sama je. Stereotip sama je. Ustaz, kalau main belakang ni tak masuk syurga, tak masuk, sama je. Kalau bila marah 40 hari tak, sama je. Dia faham tu, itu aja dia punya topik dia. Yang dia cakap ni. Jadi kita tengok budak-budak kita ni, yang dapat dia punya penasihat dia, yang bagi dia fatwa tentang agama dia semua dari kalangan mereka juga, dari kalangan orang yang tak solat. Apa yang kita harap kalau orang yang tak solat cakap tentang solat? Macam mana Syekh? Tak apa. Tak apa, itu tak solat. Jadi kita Islam. Jadi penting kita Islam. Dia nasihatkan tak solat tak apa. Yang ini tak, ni Allah tak kisah sangat. Kita tak ada apa-apa, kita masuk syurga. Kita akan masuk syurga. Dia dapat macam itu yang jadikan mereka itu. Kalau ayat ni kau tentangkan, Allah akan masukkan bahawa orang-orang bertakwa akan masuk ke dalam syurga Zumara. Zumara ini dia berkelompok-kelompok tau.
Zumar ni kelompok tau. Jadi dia ikut kelompok dia lah. First sekali akan masuk sekali Al-Muqarrabun. Confirm kan kita lah. Yang elite betul. First sekali yang akan masuk, yang Rasulullah SAW di depan sekali, dia ada gerbang besar sekali lah. Sebelum masuk rumah masing-masing tu ada pintu syurga ni. Jauh tu tak kata Rasulullah SAW. Saya lupa hadis dia, tapi daripada Mekah ke itu besar. Satu pintu dia ada 8 pintu kan. Jadi besar tu. Itu gerbang besar. Macam kita Johor ni, gerbang besar mana? Ada satu pintu gerbang besar. Jadi syurga tu ada pintu yang besar sekali. Lepas pintu tu baru pergi ke rumah masing-masing. Kata Rasulullah SAW, kamu tahu alamat, adres rumah kamu lebih daripada kamu tahu di dunia ni. Jadi orang masuk syurga je dia tahu mana. Tak payah malaikat nak tunjuk dia. Cik belumnya belakang tu kan. Di situ. Dia masuk je dia tahu pergi ke kediaman dia. Jadi tapi sebelum masuk tu ada pintu besar. Di situlah dia sampai ke pintu syurga tu. Jadi bila nak masuk pintu yang besar ni, semua masuk ikut dia punya kategori dia. Muqarrabun, yang elite semua kita cakap 70,000 yang elite semua, itu yang masuk dulu. Dia ikut peringkat lah. Juga peringkat kan. Ada yang ikut jenis, orang yang berpuasa, orang yang tahajud, suka tahajud. Jadi semua akan dikategorikan ikut dia punya amalan. Ikut dia punya amalan, semua akan masuk ke dalam syurga itu. Hatta idza ja'uha, sehinggalah mereka sampai ke syurga. Wa futihat abwabuha, sedangkan pintu-pintu dia sedia terbuka. Futihat terbuka, sedia terbuka untuk mereka. Dia sampai dia terbuka, dibuka oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata penjaga-penjaga syurganya, salamun alaikum. Salam alaikum. Bila kita cakap salam alaikum, dia bagi ucapan salam alaikum. Salam alaikum. Bila di dunia kita bagi salam kepada orang, assalamualaikum, itu adalah doa. Doa supaya dia selamat, supaya dia sejahtera. Salam, dia doa. Kita kadang dengan orang kafir kita pun doa juga. Doa, salam juga, bagi salam juga dengan orang kafir. Assalamualaikum kepada orang Islam, dan salam sejahtera kepada yang kafir. Kepada yang non-Muslim, salam sejahtera. Tak sama ke? Saya dengar alamak meluat pula. Tak sama ke? Nanti ikut je, Pak Turut akan ikut je. Pegawai lepas tu cakap macam itu sampai sekarang. Dah tahun macam itu. Kalau kita pergi tempat kerajaan, dia punya cakap sama je. Ada masih lagi cakap itu. Masih lagi. Pasal apa? Jahil. Itu yang kau bagi salam sejahtera kepada itu, cakap good morning je lah. Assalamualaikum to Muslim and good morning to the rest. Good morning je. Takkan kau mengamuk, apa ni kita tak bagi salam. Kau cakap good morning je. Orang kafir mana ada bagi salam. Dia dengan dia pun tak salam. Dia tak dapat salam daripada kita pun dia tak kisah. Dia lagi meluat menyapa, kenapa nak salam aku. Dia suka ke apa tuan-tuan? Agaknya salam, kita bagi salam, salam sejahtera. Dia suka ke apa? Hati dia tak suka tuan-tuan. Dia tak suka, dia salam, dia tahu ini salam, namanya salam. Namanya salam. Kita kata selamat pagi, itu dia suka. Morning, good morning. Kita di sekolah pun tak ada principal kita cakap blessing to you all. Apa dia cakap tak ada. Dia cakap good morning everyone. Itu starting je, good morning everyone. Kita pula nak sibuk bagi salam pula. Rasulullah SAW, jangan mulakan salam dengan mereka. Jangan mulakan salam. Jadi siapa nanti naik, jangan tak salam sejahtera kepada mereka. Jangan. Dan tukar sikit dia punya itu. Itu salam sejahtera tu apa tu? Apa beza assalamualaikum dengan salam sejahtera? Tengok apa tu? Salam sejahtera. Terjemah tengok. Apa dia kata? Salam sejahtera kepada kamu. Tak ke itu salam? Kita nak tipu siapa ni? Nak tipu siapa? Salam sejahtera tu apa tu sebenarnya? Apa salam sejahtera je? Good morning. Good morning apa? Salam sejahtera apa dia? Assalamualaikum. Korang terjemahkan lagi kepada orang bukan Islam.
Takkan hafal kan kita cakap kan? Betul-betul punya itu. Kita tengok, ikut aja. Akademik ke, orang akademik ke, orang tak akademik ke, pak turut aja. Orang atas buat macam gitu, kita pak turut, kita ikut aja. Kamu nak fikir sikit, ini salam. Takkan kau nak bagi salam kepada orang kafir? Rasulullah larang kita bagi salam kepada orang kafir. Tak ada larangan ke bagi salam kepada orang kafir? Ada larangan ke tak ada larangan? Ada ada. Ada. Jangan kamu mulakan salam kepada orang kafir. Rasulullah terang-terang, kita pula yang langgar. Tak apalah, nak jaga hati orang kafir, Rasulullah tolak tepi. Lepas tu sabun pun dia Rasul. Bawa cinta Rasulullah SAW. Kita cinta dengan orang kafir lebih daripada Rasulullah SAW. Alhamdulillah berzalik. Jadi dah, ini jaga-jaga. Salam berarti doa. Kalau di dunia ni, dan saya nak point saya ni, salam tu adalah doa. Doa kepada mereka. Kita doa kepada mereka, salam, assalamualaikum ataupun assalamualaikum. Tapi sekarang ni di akhirat, di dalam syurga, dah confirm selamat. Jadi ulama cakap di dalam syurga ni bukan doa, ni bukan semoga awak selamat. Dah selamat ni, dah masuk Darussalam, dah masuk tempat selamat, dah confirm takkan dihinggap, disentuh oleh perkara-perkara yang tidak diingini. Kalau di dunia bolehlah, kita tak tahu kan. Tapi ini dah masuk ni, dah masuk syurga. Jadi salam di sini apa? Tanda penghormatan, bukan doa. Selamat lah, macam kita orang Melayu, macam betul je, selamat. Selamat doa atau selamat dah memang selamat. Ya, selamat aku. Bila cakap selamat aku je, itu dah selamat dah confirm selamat je. Moga-moga aku selamat, lain pula dia punya. Moga-moga aku selamat, moga-moga kau selamat. Dia kata selamat kau, selamat dah memang selamat. Dia memang sejahtera, dia memang salam tu adalah yang tidak disentuh oleh perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi malaikat cakap selamatlah kamu, itu adalah ucapan tahniah, macam tahniah kepada mereka. Selamat kamu dah selamat. Salamun alaikum. Tibatum. Salamun alaikum. Tadi cuma ada jawab, dia tak tulis dia punya jawab dia. Tengok dia tulis belakang sekali. Kalau sebenarnya sehinggalah apabila mereka datang ke syurga dan dibuka pintu syurga. Lepas tu apa terjadi? Mereka pun masuk. Dia tak ditulis. Mereka pun masuk ke dalam syurga. Dan bila mereka masuk, mereka dapat salam daripada malaikat. Tibatum ini kalau diterjemahkan berbahagialah kamu. Saya tak baca tafsir yang berbahagia lah. Gitu, yang saya baca tibatum daripada tayyib. Tayyib adalah baik. Tibatum tayyib daripada baik. Jadi baiklah kamu. Apa baik? Bila kita cakap baik, jadi ulama beza pendapat tentang perkataan tayyib, baik. Kita cakap baik apa dia baik dia? Satu pendapat, amalan kamu adalah amalan yang baik. Kamu telah melakukan kebaikan di dunia. Kamu telah melakukan kebaikan di dunia, jadi masuklah syurga. Betul. Kamu dah melakukan amalan yang baik. Itu satu. Dan satu, betul kamu orang-orang baik. Kamu orang yang baik, hati baik, akhlak baik, maka masuklah. Malaikat puji mereka. Betul. Jadi semua adalah baik-baik dia. Yang menunjukkan kepada amalan mereka dulu tu, pasal dia fi'il madhi, jadi menunjukkan yang lampau. Jadi di dunia ni mereka melakukan amalan yang baik dan mereka adalah orang baik. Tak ada lagi 2-3 pendapat. Bukan saya tak mau cakap, saya lupa. Tak boleh ya. Kalau banyak pendapat ni kita tak boleh ingat. Saya punya kompresor ni, saya memang puji kalau kita tengok di YouTube, share ni kalau cakap macam baca kitab Ibnu Katsir, serupa sebiji dikeluarkan itu kompresor macam mana itu dia apa ni, dah hafal semua. Kita sekejap aja lupa. Baru baca. Sebelum datang ni baca. Sampai sini je lupa. Tapi 2 dah cukup lah. Nak lagi tak? Nak lagi baca sendiri lah. Apa yang dimaksud betul. Tapi saya tak baca bahagia. Bahagia
tafsiran dia mungkin ulama ni, penterjemah kita dia ambil tafsiran yang lain. Yang mana saya tak baca tafsiran, dia ada beratus-ratus tafsiran tuan-tuan. Kalau dia ambil yang lain, dia boleh terjemah ikut satu tafsiran dia. Takkan dia nak letak 3-4 tafsiran ikut satu je. Yang satu tu yang saya tak baca, saya baca yang lain. Jadi saya tak boleh explain apa yang diterjemahkan, bahagia saya tak baca dalam tafsirannya. Saya cakap yang saya baca ulama bincang baik, betul, betul, baik. Dari sudut apa? Jadi amalan dia baik, hati dia baik, orang dia baik, semuanya baiklah, akhlak dia baik. Jadi yang dari sini ulama ambil dalil bahawa yang masuk syurga ni orang baik-baik dia. Orang baik-baik, orang tak baik memang tak masuk syurga. Memang tak masuk syurga orang yang tak baik. Jahat memang tak masuk syurga. Yang jahat masuk neraka dah kita kata tadi tu. Kalau amalan jahat, hidup jahat aja, tapi ada iman, neraka juga masuk. Masuk neraka dulu, dibersihkan dulu. Dah bersih, dah baik, barulah dah baik, barulah masuk syurga. Jadi dia masuk neraka dulu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu di dalamnya dan kekal. Masuklah kamu di dalamnya dalam keadaan kekal di dalamnya. Allahu Akbar.